tentang data ekonomi dan realiti kehidupan. Tak guna kita bercakap soal kukuhnya ekonomi dan KDNK, tapi realiti orang kampung struggle. Saya nak balas macam ni je. Penting juga, sangat penting untuk bercakap soal ekonomi kukuh dan KDNK berkembang. Sebab bila ekonomi kukuh dan KDNK terus berkembang, kerajaan boleh tingkatkan bantuan sosial. Dia mungkin tak cukup. Tapi bayangkan kalau ekonomi kita jadi macam Sri Lanka, yang mana KDNK mereka menguncup, ekonomi mereka tidak berkembang, makroekonomi mereka sangat lemah, kita akan hadapi masalah sosial yang lagi besar. Bantuan langsung tak boleh diberi pun. Dan negara kolaps. Kepada mereka yang susah. Negara kita ada STR SARA. Satu mekanisme bantuan sosial. Mungkin tak cukup. Tapi sekurang-kurangnya untuk makan itu ada. Nak lebih baik, ekonomi kena berkembang lebih pesat. Supaya kerajaan ada lebih hasil dan hasil itu boleh diberi kembali kepada golongan sasar. Nak diesel yang murah, kita ada budi agri-komoditi. Yang mana mereka yang terlibat terima wang tunai sebanyak 400 bulan. Itu satu inisiatif lah. Dan dalam masa yang sama, kalau mereka nak isi minyak motor atau kereta, ada budi 95 yang masih rendah harganya. Inilah bentuk bantuan sosial. Membantu kurangkan beban. Bukan bertujuan untuk tampung keseluruhan hidup tanpa perlu bekerja. Mesti perlu bekerja. Produktiviti perlu berlaku. Mungkin masih tak cukup lah nak bagi bantuan lebih besar. Peranan kerajaan negeri perlu bersama lah, sebab komen ni dikata tentang Kedah. Spesifik tentang Kedah. Kerajaan Kedah perlu juga main peranan. Saya duduk di Selangor. Dekat Selangor ada program nama dia Bingkas. Dapat RM300 sebulan kepada penerima, keluarga penerima. RM300 sebulan. Banyak tu. 3,600 tahun. Mereka dapat STR, SARA daripada persekutuan. Negeri dapat Bingkas. Cukup untuk makan. Ada jualan rahmah, jualan ihsan rakyat yang kita boleh beli barang harian dengan harga yang lebih murah. Ini inisiatif lah nak kurangkan beban. Sedikit sebanyak akan membantu. Tapi tak bolehlah mengharapkan bantuan semata-mata. Kalau ada yang masih nak komen, tak penting angka pertumbuhan, ekonomi sihat dan sebagainya, itu angka data sebagai je. Kalau saya minta awak baca cerita ekonomi Sri Lanka, agak-agak awak nak baca ke tak? Kenapa saya minta baca ekonomi Sri Lanka? Sebab nak bagi awak faham. Yang awak rasa data makro pertumbuhan tak penting. Kalau ekonomi negara kolaps dan kita boleh baca melalui data pertumbuhan, satu negara akan kolaps. Kalau tak diuruskan dengan baik, negara takkan ada kemampuan untuk beli makanan dari luar pun. Nak beli baja dari luar tak mampu. Nak import minyak tak mampu. Kita akan ada krisis makanan, krisis perubatan. Nak beli ubat dari luar pun tak mampu. Itu yang berlaku dekat Sri Lanka. Yang awak kata tak penting data. Penting. Walaupun pada peringkat awal, ni cerita Sri Lanka. Sebab saya minta bacalah cerita Sri Lanka. Tahun 2018, rakyat Sri Lanka dia mungkin happy sebab parti politik menjanjikan akan hapuskan cukai besar-besaran untuk menang pilihan raya. Rakyat happy lah. Sebab tak payah bayar cukai. Tetapi kerajaan hilang hasil yang sangat banyak. Sehingga mereka tak mampu bayar komitmen yang pelbagai untuk negara. Yang akhirnya berlaku default loan. Negara Sri Lanka tak mampu bayar hutang. Sebab foreign reserve mereka kering. Mereka tak ada duit nak import makanan. Tak ada duit nak import ubat. Nak import minyak. Tak ada. Akhirnya negara mereka kolaps. Masuk dalam krisis kewangan yang teruk. Sebab tu penting pengurusan di peringkat makro. Walaupun orang-orang macam awak rasa tak penting. Penting. Sangat penting. Mentaliti tak penting lah tengok GDP, pertumbuhan ekonomi, pengurusan ekonomi, berdaya tahan. Rakyat nak lebih banyak tanpa tengok poket negara. Mana boleh? One day kita akan repeat macam Sri Lanka. Kita akan menuju kehancuran. Ekonomi negara kita. Semua akan merasa. Ekonomi negara adalah tentang kita semua. Dia bukan tentang awak je. Dia bukan tentang orang kampung saja, orang bandar, orang pekan, orang miskin, sederhana, kaya, semua. Sebab ekonomi adalah tentang macam mana kita uruskan hasil bersama. Untuk pastikan kita dapat bergerak ke depan sebagai sebuah negara. Ambil cukai daripada orang kaya. Kita bagi balik kepada orang miskin supaya orang miskin dapat hidup. Mereka dapat tingkatkan kualiti hidup. Hasilkan pendapatan kepada diri sendiri dan negara. Bila mereka kaya, mereka kembali sumbang untuk bayar cukai. Itu kitaran. Orang kaya tak boleh pentingkan diri. Mereka perlu menyumbang. Orang miskin juga tak boleh pentingkan diri, hanya menunggu bantuan. Dan kerajaan pula mesti cekap dan amanah. Jangan kerajaan juga korup, ambil wang negara. Semua perlu main peranan. Saya nak awak tengok satu video. Keluar dari beggar mentality. You have said no to receiving food aid. Can you tell me why? The food aid we've received, unfortunately, instead of helping us to develop, has kept us in a beggar mentality. Every day, we hold out our hands to ask for food. That is bad. Secondly, food aid means that our farmers who could have produced can no longer produce. Because when they produce, they can no longer sell. It's the surplus from farmers in other countries that is brought here. We are asking for something else. Those who really want to help us can give us plows or tractors, fertilizers, insecticides, hoses, watering cans, dams, boreholes. There, that is food aid. But those who bring us bags of wheat, millet, corn or milk, they are not helping us.